Baik, itu tadi Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Dato' Effendi Buang mengulas mengenai Op Benting dan juga PTO Perintah Tetap Operasi ini. Dan untuk mengulas lanjut bersama di Thailand ketika ini, Dato' Dr. Rohani Ahmad, penganalisis keselamatan dan juga pertahanan. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam, Hakim. Dato', kalau lihat kepada Op Benting ini dan juga PTO ataupun Perintah Tetap Operasi ini, adakah ini pendekatan baru yang dilakukan oleh agensi keselamatan negara dalam usaha untuk mengekang kemasukan anasir terutamanya di kawasan sempadan? Saya rasa ini adalah satu tindakan untuk menyelaraskan ataupun koordinasi seluruh agensi supaya dalam usaha pencegahan ini supaya lebih berkesan, supaya lebih mendatangkan hasil yang dimatlamatkan. Saya rasa ini adalah selaras dengan matlamat Getah Putih 2020, iaitu untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang selamat, berdaulat dan juga makmur. Jadi PTO ini saya rasa adalah untuk meningkatkan koordinasi, penyelarasan dan mungkin juga perkongsian maklumat dan juga aset antara seluruh pemegang taruh keselamatan dan pertahanan negara. Datuk, kalau Datuk menyebutkan mengenai Kertas Putih Pertahanan yang dibentangkan pada 2008, antara lain yang saya ingat adalah 2019, maaf. Antara elemennya adalah untuk melibatkan pembabaitan rakyat dan juga untuk meneroka pendekatan bagi meningkatkan keupayaan dan kesiapsiagaan pertahanan negara. Faktanya di sini, Datuk, Malaysia ini merupakan negara maritim dengan aset dan juga tenaga kerja ataupun sumber manusia yang ada ini. Adakah mencukupi untuk kita mempertahankan atau menguatkuasakan keselamatan di kawasan sempadan? Soalnya di sini, kita dalam soal mempertahankan sempadan ini, kita juga memerlukan pendekatan whole of society ataupun pendekatan yang melibatkan seluruh masyarakat, iaitu rakyat jelata negara ini. Mereka harus turut membantu pasukan pertahanan dan kepolisian dengan maklumat-maklumat dan juga dengan info-info yang sangat-sangat diperlukan dalam konteks ini. Dan pada waktu yang sama, saya rasa juga adalah perlu diadakan satu kajian semula dalam konteks aset ketenteraan dan juga keselamatan. Oleh kerana sempadan Malaysia ini bukan saja pantai yang panjang, juga lautan yang luas dan merangkumi beberapa pulau dan juga kawasan perbatasan darat yang bergunung ganang dan dalam hotel hutan tropika yang tebal. Jadi dalam konteks ini penggunaan senjata-senjata baru juga perlu diperkenalkan, iaitu umpamanya seperti penggunaan drone untuk membantu surveillance kawasan sempadan, untuk membantu pasukan Angkatan Tentera ataupun pihak polis, PGA dan sebagainya. Jadi perkara ini harus dititik beratkan untuk meningkatkan keberkesanan lagi. Datuk, apa lagi perkara ataupun elemen yang boleh kita terokai untuk meningkatkan keselamatan pertahanan? Bukan saja dari sudut aset, kerana kita bermaklum bahawa penggunaan aset ini mungkin melibatkan kos yang agak tinggi sebenarnya, seperti jaket kalis peluru, drone dan sebagainya. Apa lagi pendekatan yang boleh dilakukan dalam usaha kita untuk meningkatkan keselamatan negara? Satu adalah kewaspadaan rakyat sendiri, macam mana saya katakan lagi. Ini harus melibatkan seluruh masyarakat, iaitu melibatkan seluruh rakyat Malaysia untuk membantu pihak keselamatan dan pertahanan. Dari segi menyebarkan ataupun menyampaikan info-info yang sahih kepada pasukan kita supaya mereka dapat bertindak secara fokus. Yang keduanya adalah penyelarasan interagensi, koordinasi antara agensi di bawah National Task Force ini supaya mereka juga dapat memikirkan perkongsian aset. Umpamanya setengah peralatan yang dimiliki oleh Angkatan Tentera boleh dikongsikan oleh polis dan polis dikongsikan dengan pihak penguasa maritim dan sebagainya.
Jadi bagaimana harus ada satu master plan mengenai perkongsian aset. Supaya dengan ini semua kita dapat menambahkan peningkatan aset-aset itu. Apakah ini boleh dilakukan, Datuk, dari segi di atas kertas ini dan juga pelaksanaannya? Saya rasa yakin boleh dibuat oleh kerana di bawah penyelarasan Majlis Keselamatan Negara dan juga National Task Force ataupun pasukan petugas negara ini, perkara ini boleh dirundingkan, dibawa kepada satu mesyuarat yang terselaras, mesyuarat pusat, bahawa aset-aset itu kita ambil stok, apa yang ada pada tentera umpamanya, apa yang ada pada angkatan polis dan lain-lain agensi penguatkuasaan. Jadi sekiranya perlu, aset-aset ini boleh dikongsikan. Umpamanya, pasukan maritim juga mempunyai helikopter surveillance, pihak polis ada, immigration pun ada. Jadi sekiranya perkara ini digerakkan menerusi satu koordinasi operasi, saya rasa keberkesanan akan lebih bertambah dalam hal ini. Baik, terima kasih Datuk Dr. Rohani Ahmad, penganalisis keselamatan dan juga pertahanan, mengulas mengenai perintah pelancaran perintah tetap operasi Op Benteng yang mana ia melibatkan penyelarasan ataupun penyusunan 19 agensi penguatkuasaan dan juga keselamatan dalam mengawal sempadan negara. Terima kasih di atas pandangan dan juga cadangan yang diberikan itu tadi.